Jom. Assalamualaikum guys, apa khabar? Jadi telah berbulan-bulan lamanya kita tak dapat memancing. Tim Sauk Jadi Laut berjaya buat satu lagi episod. Jadi hari ni yang menariknya kita akan memancing di rakit JDT. Kalau siapa-siapa nak tahu rakit JDT tu kat mana, dia berhampiran dengan rakit yoyo yang kita paparkan dalam episod kedua dulu. Seperti biasa, saya akan review dan tanyakan dengan orang tempatan tentang teknik-teknik, taktik-taktik memancing kat tempat tertentu, dan saya akan temu ramah dengan orang ramai dan juga pemilik dan pengusaha rakit itu sendiri. Seperti biasa, saya akan introduce dulu bahan masakan saya pada hari ini. Hari ini saya akan masak asam rebus bersama dengan nenas. Apa yang saya ada sekarang ni, saya ada nenas, saya ada asam keping, saya ada cili boh yang dah di-blend dengan bawang, saya ada garam, gula, dan saya akan letak sedikit belacan, dan tak lupa daun kesum. Tapi masalahnya ikan kita tak ada lagi. Tu yang istimewanya tentang Sauk Jadi Laut, di mana apa saja ikan yang kita dapat, kita akan masak bersama bahan-bahan yang kita bawa ni. Apa tunggu lagi? Jom Sauk Jadi Laut. Saya nak menyampaikan sebuah berita yang mendukicitakan, di mana pada minggu lalu kita baru saja kehilangan arwah Encik Hassan yang telah tewas kerana COVID-19. Saya mewakili seluruh kru Sauk Jadi Laut ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga arwah dan seluruh warga Yoyo Rakit, dan sama-sama kita doakan supaya roh arwah dicucuri rahmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga roh arwah Encik Hassan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Okey, ni style tajuk kita dah buat ni untuk mencari siakap, senangin dan sebagainya. Tapi mainly purposely hari ni saya memang nak cari siakap sebab rakit JDT je memang terkenal dengan siakap. Jom kita ambil udang pula. Okey. Ni kita nak tajuk kita nak letak dekat petak-petak. Okey, tu dia. Jom kita pergi petak berkenaan. Jom. Tak payah baling luar. Baling kat bawah ni je. 2-3 kali gulung. Okey dah. Alright. So, teknik kat sini macam teknik tajuk yang kita praktikkan masa kat rakit yoyo, cumanya mungkin rezeki tak menjebelahi kita. Tapi yang abang yang dapat hari tu dia buat teknik macam yang kita buat sekarang ni, cuma dia gunakan umpan tamban. Lepas tu bila batu ladung tu dah cecah ke dasar lantai air ni, dia akan gulung dalam 3 ke 4 gulungan lah macam tu, biar umpan tu stay dekat atas air. Sebab kita kena ingat siakap dia main middle water, dia tak main bottom. Dia bukan bottom feeder, dia middle feeder. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Di awal pagi lagi kami sudah melayan getuan ikan-ikan berskala kecil. Melayan pemandangan yang cantik di samping mencari laut adalah nikmat yang amat menyeronokkan. Jom Sauk Jadi Laut. Sementara kita menunggu umpan disambar ikan pemangsa, mari saya tunjukkan fasiliti dan kemudahan yang terdapat di atas rakit JDT ini. Okay geng, kita dekat rakit JDT Rakit ni agak terkenal juga Kalau orang yang memburu siakap tu, saya rasa tahu rakit JDT ni. Dia bersebelahan dengan yoyo rakit. Jadi jom kita pusing-pusing dulu, kita tengok fasiliti yang ada dekat sini. Jom. First kali dah tandas babe. Tandas ni sangat-sangat penting kadang-kadang dia umpan. Kalau dia nak pergi rakit, ni adalah main facility yang dia mesti ada. Ni bahagian dapur dia orang. So kat sini kalau siapa-siapa yang mungkin dah mancing, lepas tu dah dapat ikan, tak tahu nak buat apa, kat sini ada tempat dia. Jom kita masuk sikit, tengok adik dia tengah buat air. So kat sini kemudahan asas memang dah disediakan. Kita ada gula, kita ada garam dan sebagainya.
So kawasan makan ni kalau kawasan makan, kalau korang mungkin nak kawasan yang selesa untuk makan, kat sini lah. Ni family pun boleh masuk. Luas luas. Masak kat sana, hidang kat sini. Tengok, ada 2 meja kat sini. TV pun ada. Apa ada hal. Okay, hari ni kita tengok hasil-hasil mereka mancing. Bila dapat ni? Semalam, malam tadi. Seekor lagi mana sekarang? Terus lepas. Oh, seekor lagi terlepas. Abang, nama siapa? Ni, Rick. Johor sini juga. Oh, Tapi asal Sarawak lah. Teknik tu susah sikit lah sebab orang yang dapat ni masih tidur lagi. oh Yang ini kita dapat Ray bang. Sebab apa Ray? Kita datang, kita pasang, dia main Apollo. Lepas tu dia lekat dekat Apollo. Dia dekat kat Apollo. Dengan siakap ni. Siakap ni dekat kat Apollo. Okay geng, apa pun kita sauk jadi Lauk! Okey, kepada siapa-siapa yang mungkin penat kerja dan nak cari ketenangan apa semua, boleh datang ke JDT Rakit ni. Sebab apa? Korang boleh bermalam juga kat sini. Sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari pun boleh. Sebab kat sini dia ada menyediakan fasiliti-fasiliti macam bilik-bilik macam ni. Semua sekali ada 5 bilik. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, nanti kita akan interview pemilik atau pengusaha rakit ni masa makan-makan nanti. Kalau lah dapat ikan, kalau tak dapat ikan, kita interview jugalah. Jom kita tengok bilik dia. Masuk dulu. Assalamualaikum. Pulau weh. Takkan korang tak tahu lagi kenapa nama dia Rakit JDT. Tengok tilam dia, bantal dia, interior design dia semua berciri-cirikan JDT. Saya rasa sekarang ni saya berada di stadium. Dan diorang juga ada sediakan kipas. Jadi agak selesa lah. Nanti harga dia saya tak berapa pasti, tapi nanti kita akan interview dengan pengusaha rakit ni. Kita tanyakan lebih lanjut tentang rakit JDT ni. Syok. So welcome to JDT sambil santai. Rakit ini amat bersesuaian untuk anda beriadah bersama keluarga dan rakan-rakan. Kemudahan yang terdapat di rakit ini pasti membuatkan anda berasa amat selesa. Boleh? Hutang. Awak makan? Betul. Pengalaman menyeronokkan ini pasti membuatkan anda ingin datang kembali ke sini. Tak masuk habis. Ni aku paling gaji. Okey, macam saya cakap tadi kan, ada juga kadang-kadang pemancing tu yang tak nak bermalam tapi nak memancing saja. Tak ada sampai nak tidur dekat bilik-bilik yang diorang sediakan. Cuma kalau siapa-siapa yang nak memancing untuk harian saja, dia ada sediakan pangki-pangki macam ni. Dia ada sediakan pangki-pangki yang macam ni yang cukup selesa. Sambil-sambil kita baring ni, kita boleh tengok road kita tengah mancing lah basically. Misal kata lah, syok pula mancing kan sebab banyak pula ikan kan. Lepas tu nak stay semalaman. Jadi korang semua boleh sewa tilam dan bantal RM10 saja. Diorang akan sediakan. Boleh lah korang bermalam kat sini. Ni boleh tutup. Ni pun boleh tutup. Jadi ada privacy sikit. Gitu. Ui, besar babe. Tu mat. Mat, stand by mat. Tu mat. Dia ada aruan tasik, ada senangin, ada ikan buntal. Macam mungkin episod ni kita makan asam rebus aruan tasik. Siapa tahu? Jom. Ada ketukan tadi. Depan kita tak perlu diperkenalkan lagi. Dah banyak episod kita guna umpan yang sama. Ni orang panggil perabot nak cari lauk, mata atas bawah. Kali ni saya pakai mata sangat kecil, halus je. Sebab kita nak cari lauk kan. Macam ni ikan duri makan, ikan gelama makan. Macam-macam ikan lah makan. Cari lauk. Lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tanya pengalaman pemancing yang pernah memancing di atas rakit ini. Okey geng, sekarang saya bersama abang Hafizi. Saya ada Melaka. Sebab yang ni rasa first time atau benda ni kita tengok dalam Facebook je. Tu kita tengok teknik-teknik dia orang. Oh macam ni, kita pakai macam ni. Mana kita follow je. Ni kita first time. Tu kita dapat seko, tadi member dapat seko je. Rasa first trip ni rasa belum cukup, tak cukup puas lah.
Mana mungkin lain kali akan datang lagi. Okey bang, apa pun kita sauk jadi lauk. Huhu. Ikan pertama kita. Talang. Talang. Nampak tak? Kita sauk jadi lauk. Menggunakan teknik Apollo. Mungkin dia bakal diasam rebuskan. Kita sauk jadi ikan kecil-kecil sini, selanjutnya kita lepaskan. Ketika air mula bergerak surut, kami berjaya mendaratkan ikan-ikan seperti duri, talang, tanda, mengkrom, ketuka dan banyak lagi. Antara teknik yang berkesan untuk menjerat ikan di atas rakit JDT adalah dengan menggunakan sabiki atau nama lainnya Apollo. Sekiranya ada ikan pemangsa yang lalu, pasti sabiki anda disambar. Malah siakap juga pernah tersangkut mata Apollo di rakit JDT ini. Jika anda letih memainkan Apollo, anda boleh cuba meletakkan umpan di semua mata Apollo anda untuk memancing ikan-ikan bersaiz kecil. Ikan galak memakan umpan walaupun saiznya agak kecil, tapi kami tetap bersyukur. Alhamdulillah, ada juga rezeki bakal kita lautkan. Kita sauk jadi lauk. So pada pemancing-pemancing yang mungkin penggemar kucing, kat sini ada banyak kucing yang bakal menghiburkan anda. Tapi hati-hati sebab banyak kes kucing ni kadang-kadang dia nampak udang hidup, ikan hidup dekat mata kail tu, kadang-kadang dia terkam. Lepas tu kadang-kadang tersangkut kat mulut dia, tersangkut kat tangan dia. Jadi hati-hatilah. Tengok kucing ni. Comel lah yang... Siapa nama? Tengok, comel kan? Duduk. Okey, duduk diam. Okey, jom. Kita kadang-kadang satu trip memancing tu, tak semua yang suka memancing, betul? Kadang-kadang dia orang suka macam menikmati keindahan alam, kadang-kadang saja nak santai-santai, relax-relax, dan ada juga dalam kalangan dia orang tu mungkin suka BBQ. Jadi dekat rakit JDT ni, dia sediakan juga tempat BBQ. Korang semua mancing, dapat ikan, nak bakar? Kat sini tempat dia. Okey, geng-geng sauk jadi lauk semua. Kita tak berniat untuk memancing lama, tapi inilah hasil-hasil yang kita dapat selama kita mancing ada dalam masa 3 jam macam tu. Kita ada ikan kalau tahu ikan ni sila komen di bawah. Ikan apa nama? Sedap juga ikan ni. Lepas tu ada ikan duri, kita ada ketam, kita ada tanda tanya. Oh, tengok ikan talang ni masih hidup. Ikan talang masih hidup. Ni yang saya dapat tadi gunakan Apollo. Kita ada ni tukar. Okay. Saya cuma ambil sebahagian lah untuk dimasak sebab kita makan tak ramai. Kru kita kali ni sikit je. Kita ada 3-4 orang je. Jadi jom kita sauk jadi lauk. Peace. Fokus kat mana tu, Mat? Ikan mana tu? Okay, geng. Tadi masa kita orang dah nak start masak, adalah sikit ikan yang kita dah siang kan. Tapi itulah Kak Syida, dia bermurah hati untuk bagi kita seekor ikan. Ikan apa nak cedok? Awak nak pakai kamera ke? Tak kisah, ikan apa-apa boleh. Ikan-ikan ni pun memang dipancing dekat kawasan rakit JDT ni juga. Cuma kadang-kadang ada pemancing dia macam sudi untuk lepaskan kat dalam. Oh tu dah. Oh bau kan. Mandi. Basah bai. Ni terima kasih Kak Syida sebab dia sudi untuk bagi kita seekor lagi ikan untuk kita masak. Cara kita nak bunuh ikan. Kita masuk kat insert kat kepala dia. So, kita cocok otak dia. Dia akan mati sudden death Dia memang terus mati. Nampak? Warna dia pun dah berubah, menandakan dia dah mati.
Kali ni kita rasa amat istimewa sebab Kak Syida merupakan owner kepada Rakit JDT sudi untuk masak bersama kami. Jadi Kak Syida, nak masak apa hari ni? Hari ni kita masak orang panggil apa? Tahu Japanese bersama dengan kobis panjang Chinese style. Saya pula Kak, saya akan masak asam rebus bersama dengan nanas. Ada Chinese style ada, Melayu style pun ada. Jadi dia jadi fusion Sementara kita tengah masak-masak ni Kak, kita boleh borak-borak lah. Okey, Kak pun boleh mula masak. Dia Chinese, dia lagi cepat. Sejak bila Kak dah start buat rakit ni Kak? Okey, saya start buat rakit ni selama 7 tahun. Saya ikut berasal tu memang daripada Singapura lah. Tapi saya dah ambil PR sini. Bersama suami kat sini semualah. Ni adalah cili kisar yang dah di-blend sekali dengan bawang. Saya masukkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akak boleh cerita agak mungkin pengalaman-pengalaman Akak sikit yang manis ke, yang pahit ke, mungkin yang banyak manis? Banyak kepada yang manis lah. Contohnya kalau orang dapat ikan bersatu-satu terasa happy sangat. Memang kita pun berharaplah customer yang mancing di sini kalau boleh kita nak semuanya dapat ikan lah. Tapi itu nasib. Betul. Dan rezeki dalam laut kita tak nampak kan. Dalam laut kita mana nak tahu ikan tu ada hari nak makan je makan, tak nak makan je tak nak makan. Ya betul. Gunalah umpan apa pun dah. Kalau dia tak nak makan dia tak nak makan. Sedangkan orang mancing di kolam pun betul. Ada ikan pun tak dapat ikan juga. Betul. Sekejap, untuk rekod Akak atas rakit ni, ikan apa yang paling besar dan berapa kilo? Okey, untuk rakit satu ni paling berat 23 kilo ikan pari. Ada yang 18 kilo, 16 kilo pari. Kalau siakap paling berat 11 kilo. 11 kilo. Paling berat lah. Pakai umpan apa kalau 11 kilo tu? Itu setahu saya tu dia pakai udang tikeran. Udang tohe. Udang tohe kila dekat atas rakit JDT ni. Kau siapa-siapa yang ada plan nak naik rakit JDT ni mungkin boleh order kat. Ya, udang tu boleh order dengan udang saya. Udang tohe boleh InsyaAllah kalau ada boleh order dekat Kak Syida. Sekarang kan kita tengok Kak tengah PKP ni Kak. Akak boleh ceritakan sikit mungkin SOP yang Akak terapkan dekat dalam atas rakit JDT ni. SOP yang kita perlukan macam ni lah. Contohnya orang datang, mesti kena pakai mask. Lepas tu pastikan semuanya sihat. Mask jatra kita akan cek line biru. Lepas tu kena dua-dua yang matang. Saya nak ingatkan pada kawan-kawan semua yang tengok penonton episod kali ni, saya minta untuk jaga SOP sebab kita masih lagi dalam keadaan tak selamat Kak sebenarnya kan? Betul. COVID pun still ada. Masih ada. Even though alhamdulillah kita tengok dia punya numbers is declining. Just yet kita mesti sama-sama patuh. Kita tak nak nanti satu hari ada kluster rakit pula, ada kluster pemancing pula. Nanti terus kena stop kita punya hobi ni. Ya. Itu masalah. Okey, masakan saya pun telah pun siap. Alhamdulillah. Tengok masakannya. Very easy. Alah weh. Dia punya plating. Subhanallah. Asam rebus ni terkenal untuk orang-orang yang mungkin tengah dalam keadaan demam ataupun sesama. Makan ni dia ada pedas-pedas dia, masam-masam dia, mungkin boleh membangkitkan selera makan kita. Inilah asam rebus. Macam asam pedas contoh kita kena tumis dan sebagainya. Tumis tu makan masa yang lama. Jadi yang ni simple. Dia macam asam pedas tapi dia simple. Tapi yang kali ni kita lebur-lebur je. Air, kita masuk belacan, kita masuk barang-barang yang lain lah. Cili bawang, bawang, asam keping. Okey, sekarang kita masukkan sikit dulu daun kesum kita. Kita ramas-ramas dia dulu bagi dia punya jus dia keluar. Nenas kita guna ni nenas agak muda jadi kita kena masukkan awal. Kalau nenas tu nenas yang dah tua, yang dah lembik, dia boleh masuk lewat-lewat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. So kita tinggalkan sikit lagi daun kesum ni untuk garnish lah later. Okey, kita biarkan nenas kita untuk masak. Kalau siapa-siapa nak tahu macam mana dia masak, warna dia dah jadi macam nak ke transparent sikit. Dia dah meresap kuah tu. Jadi kita biarkan dalam anggaran 5 minit macam tu. So nanti kita datang balik. Kita sauk, jadi lauk. Okey, kita tengok nenas kita pun agak dah macam nak masak. Jadi kita boleh masukkan ikan. Ikan yang kita sauk. Pertama sekali kita masukkan ikan-ikan yang kecil-kecil ni dulu. Ikan talang, ikan gerut, ikan tanda, ikan tak tahu. Siapa tahu komen. Ikan duri. Macam-macam. Kita masukkan ikan yang kecil-kecil ni dulu.
Jadi bila dia masak ikan besar ni kita letak atas, sebab kalau bila dia masak nanti dia nampak cantik kepala tu macam tu, bau paruh. Hampir macam-macam ikan boleh kita masak dengan lauk asam rebus ni. Especially orang ramai minat letak ikan duri, ikan mayung, macam-macam ikan lah. Kecil, ambil asam keping lagi. Cik. Ambilkan asam keping lagi, cik. Saya akan masukkan ke dapur. Banyak. Tak, basuh dulu. Berapa banyak? Sikit je. Dia kuah bila kita buat asam rebus ni, bila kita sebelum masuk ikan, rasa je okey, memang dah sedap. Tapi bila kita masukkan lagi dengan ikan, dia akan bawa rasa tu lagi sedap. Dia ada unsur umami dia lebih. Especially kalau kita pakai ikan fresh Okay, ingat kita jangan lama sangat sebab kita nak maintain tekstur ikan tu tak terlalu lembut. Kalau tidak rasanya nanti jadi tak sedap. Jadi kita garnish ni kat sekeliling ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay kan, ikan kita pun dah siap. Jadi kita tutup api. Sedia untuk dihidangkan. Okay guys, Alhamdulillah kita di akhir segmen Sauk Jadi Lauk, di mana kita akan makan-makan, borak-borak santai-santai dengan owner rakit JDT, dengan Najib. Ni sahabat kita, dia memang rajin mancing kat rakit JDT ni. Mungkin dia ada nak kongsikan dia punya pengalaman dia mancing kat sini. Jadi apa-apa pun kita hidang-hidang dulu, lepas tu nanti kita borak-borak. Sebelum kita nak borak-borak lebih lanjut, saya nak tanya Kak, jujur. Akak nak makan kan? Sedap ke tak Kak? Sedap. Cukup rasa. Masam ada, masih ada, cukup rasa. Cukup rasa. Lagi Macam satu. perempuan yang masak. Macam perempuan yang masak lah yang. Sauk jadi lauk. Tengok. Sedap ikan duri ni. Sini punya Sedap duri kebanyakannya kat sini memang sedap. Memang sedap betul lah. Bukan kata duri. Bukan 9 apa tu orang panggil belukang. Belukang sini pun lebih sedap daripada duri. Sini orang semua dah pandai dah. Belukang semua kali. Biasa belukang buang. Dia lebih sedap. Anak saya duri tak makan tapi belukang dia makan. Dan yang apa yang saya perasan sekarang, belukang pun susah nak dapat. Memang susah. Masa kita masak-masak tadi kan, akak ada cerita yang akak dah usahakan rakit ni selama 7 tahun kan. Mungkin yelah, akak pun dah ceritakan sedikit pengalaman akak dan sebagainya. Boleh saya tahu apa harapan akak akan datang? Mungkin akak nak ada tambah lagi rakit. Kita so far rakit akak ada berapa? Akak boleh cerita tak? Macam mana? Setakat ni rakit saya ada 2 dah. Rakit 1 dan rakit 2. Akan datang tu belum terfikir lagi. Tapi ramai yang majoriti customer, Kak, adakanlah rakit ketiga. Pasalnya 2 rakit pun selalu penuh. Kalau weekend, public holiday memang alhamdulillah penuh. Orang yang datang ke rakit saya kalau weekend, public holiday memang kena booking dulu. Kalau tak booking memang tak dapat. Untuk satu kepala, rakit 1 RM30, rakit 2 RM25. Bilik harga RM40, katil queen kipas 1. Pangking semua percuma. Semua percuma. Memang setiap pemancing di sini memang kita akan sediakan pangking. Contohnya pemancing datang sini, contoh semualah customer sini memang kita perlukan diorang duduk di sana untuk diorang santai. Faham. Betul. Kan diorang sambil mancing kan, diorang boleh rehat tak pangking. Baring-baring. Memang santai, tak memenatkan sangat. Sebab tu nama rakit satu, rakit Jom Mengaji tu santai. Santai guys. Yeah. Kita hari ni ditemani oleh saudara Najib. Dia merupakan salah seorang follower kita lah, Sauk Jadi Lauk. Dia selalu ni, sampai dia ada inbox saya, dia cakap try lah dekat rakit JDT ni. Dan alhamdulillah hari ni kita sampai. So, boleh cerita tak pengalaman kat sini ke? Ikan apa pernah naik ke? Macam mana? Pengalaman sini memang bagi saya antara banyak rakyat yang saya datang, ini yang terbaik lah. Sebab macam yang awak semua dah tahu, kemudahan dia, selesaan dia, nak buat keluarga, nak buat BBQ. Hasil pun alhamdulillah kalau kena dengan airnya, okey lah. Selalu dengar macam company trip pun selalu datang sini Ya, company saya setahun sekali ataupun 2 kali akan buat macam family day lah kat sini. Kita orang pun baru 2-3 hari lepas ada buat kat sini juga. Guys, kita pun sudah sampai di akhir rancangan kita. Pertama sekali saya nak terima kasih kepada Kak Sida sudi menjemput kami untuk shoot dekat atas rakit ni lah. Lepas tu terima kasih kepada Najib sebab suggest kita kat kawasan rakit JDT ni. Kepada penonton-penonton yang setia, terima kasih sebab menonton rancangan Sauk Jadi Lauk. Dan kepada penonton-penonton yang baru,
Jangan lupa like, share, subscribe, komen video-video kami. Dan jangan lupa tengok video-video kami yang lepas-lepas. Kepada pengusaha-pengusaha rakit ataupun pengusaha-pengusaha kolam, trip boat yang melibatkan dunia pemancingan, kalau sudi untuk jemput kami Sauk Jadi Laut untuk review tempat anda, boleh PM kami dekat inbox. Jadi apa pun kita Sauk Jadi Laut.